Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat alhamdulillah dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincang dengan ayat ke-44 dan 45 surah Fussilat. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-8 muka surat 350. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alayhim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walaqad آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Sadaqallahul azim. Dan jikalau kami jadikan Quran itu satu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalah seorang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu satu kegelapan buat mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, dan sungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat lalu dipersisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan, dan sungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar berada dalam keraguan yang membingungkan. Jadi Allah menjelaskan di sini tentang kelebihan Al-Quran yang telah kita huraikan, 6 ciri yang dikemukakan dalam Tahrir Tanwir oleh Ibn Ashur. Dalam Ta'wilatul Quran pula menyatakan bahawa di sini karakteristik yang dikemukakan oleh Allah terhadap Al-Quran itu dengan syifa, rahmah, huda, dan dinamakan juga sebagai Izzah, Aziz, dinamakan sebagai Karam, iaitu Karim, disebut sebagai Majid, Hikmah, Hakim. Berbagai nama penyenamaan kepada Al-Quran ini bagi menunjukkan kepada kedudukannya. Turunnya ayat ini disebut dalam kitab tafsir, contohnya Ad-Durrul Mansur daripada Ibn Jarir, bahawa Sa'id bin Jubair mengatakan ketika kaum Quraisy berkata, kalaulah Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan juga bahasa lainnya, Allah SWT menurunkan ayat laqalu laula fussilat ayatuh, nanti kalau turun dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, sama ada keseluruhannya ataupun bahasa Arab sebahagian, bahasa Ajam sebahagian, tentulah akan memeningkan kepala mereka lebih-lebih lagi. Sedangkan dalam bahasa Arab itu pun mengambil masa begitu lama untuk mereka memahaminya dan mereka tak dapat menandinginya. Kalaulah dibawa dalam bahasa Ajam, tentulah akan lebih confusing untuk mereka. Jadi kata Imam Al-Khurazi, sebab turunnya ayat ini berarti kita dapat lihat keterkaitannya dengan ayat yang terdahulu, iaitu pertikaian yang dikemukakan ataupun bentuk persisian dikemukakan oleh musuh-musuh Allah ini, bahawa Al-Quran ini patut diturunkan dalam bahasa Ajam. Jadi kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran ini dari sudut bahasanya, dari sudut informasinya, dari sudut kekuatan logahnya. Jadi yang tepatnya surah Fussilat daripada awal hingga akhir merupakan satu perbicaraan, penyebutan tentang akidah, penyebutan tentang hidayah. Jadi kalau kita memahami ayat ini, jika kami turunkan Al-Quran dengan bahasa selain Arab, kaum kafir pasti mengatakan, bagaimana engkau menurunkan kitab bahasa asing bagi kaum Arab? Tentulah mereka akan lebih memberontak lagi. Kalau diturunkan dalam bahasa mereka pun, mereka mengatakan hati kami dah tertutup daripada apa yang kau sampaikan, telinga kami sudah pekak, sudah tersumbat. Bagaimana boleh kita bayangkan kalau Quran diturunkan dalam bahasa Ajam? Lagilah banyak pertikaian yang akan berlaku. Jadi maksudnya menegaskan bahawa pemilihan bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Quran bukannya bahasa Ajam. Kalaulah diturunkan dalam bahasa Ajam, nanti mereka mengatakan aku tidak faham. Jadi bila Quran diturunkan dalam bahasa mereka, tiada alasan bagi mereka untuk paling daripadanya. Cuma bila mereka memberikan alasan tidak mau beriman, itu hati dah tertutup, telinga sudah tersumbat, itu memanglah hilah yang mereka ada-adakan bertujuan untuk menolak hidayah yang dihantar oleh Allah SWT itu. Jadi seketika semua lafaz dan juga makna Al-Quran ditetapkan Allah dalam bahasa Arab, kaum musyrikin masih tetap menolaknya. Ini menunjukkan bahawa kekafiran mereka ni dah berada pada kemuncaknya. Jadi Allah menerangkan seterusnya sifat Al-Quran ni, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada kaum musyrik yang mengatakan hati kami telah tertutup, kamu yang rugi sebenarnya, kerana Quran ini fungsinya bagi orang beriman, dia menjadi penunjuk hidayah dan menjadi
menjadi terapi kepada masalah-masalah yang mereka lalui. Syifa yang maksudkan itu syifa sama ada dari sudut fizikal ataupun kerohanian. Ada banyak bukti yang dikemukakan betapa hati yang kusut, berserabut, berpenyakit, hati yang penuh dengan mazmumah itu menjadi bersih dengan sebab membaca Al-Quran. Cukup banyak bukti yang dikemukakan. Manakala dari sudut kesihatan pun banyak pembuktian yang telah dikemukakan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun dengan hikmahnya yang tersendiri yang kita pun tidak memahaminya. Ini merupakan satu mukjizat yang berkekalan. Orang yang berpenyakit dirawat dengan Al-Quran dia sembuh. Begitu banyak kisah yang tidak tersembunyi kepada kita untuk kita menyebutkannya, membincangkannya, mengetahui tentangnya. Jadi seterusnya Allah menjelaskan sikap kaum musyrikin ini kepada Quran. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama. Orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, kepada risalahnya, kepada Quran diturunkan untuk mereka sebenarnya, sehingga mereka sudah pun pekak sebenarnya. Mereka tidak dapat memahami kandungan Quran itu kerana hati mereka telah tertutup. Sesuailah dengan firman Allah di sini bahawa apa yang berlaku ta'ami, iaitu al-'ama ini, satu kebutaan yang berlaku kerana diri mereka sehingga menolak hidayah yang dikemukakan. Menolaknya seseorang kafir itu musyrik kepada Al-Quran bukanlah kerana mereka tidak melihat kebenaran yang dikemukakan, tetapi tak lain tak bukan kerana jiwa mereka yang lebih cenderung kepada melakukan maksiat dan perkara-perkara kemungkaran. Tidak mudah mereka untuk meninggalkan satu yang telah sebati mendarah daging dalam diri bagi mengikuti hidayah yang dikemukakan oleh Allah. Justru mereka menolak bukan disebabkan keraguan pada kebenaran yang dikemukakan, tidak, tetapi kerana hati itu sudah pun menyimpang begitu jauh daripada fitrah yang dijanjikan oleh mereka kepada Allah untuk mengikuti Al-Quran dan sampai ke bumi bila mereka dilahirkan. Jadi Quran yang peranannya sebagai syifa dan juga syifa likulli da', ubat bagi semua penyakit dalam bab beragama ataupun fil anfus, fid din wa fil anfus, kata Imam Al-Maturidi yang tafsirnya Ta'wilatul Quran, dan dia merupakan satu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merujuk kepada dua bentuk hidayah kata beliau. Ahaduhuma huwa huda likulli dhalalah wa thani huda ay ju'ila bayanan likulli hiratin wa syakkin wa syubhatin. Yang pertama hidayah yang maksudkan sini hidayah daripada kesesatan, kompas bagi manusia. Yang kedua hidayah dari sudut menerangkan, menjelaskan supaya jangan hidup dalam keraguan, dalam hidup ketidakpastian. Seperti yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan, syair yang dibuat oleh Ilya Abul Madhi yang menceritakan bahawa dia tidak tahu kenapa dilahirkan, tidak diminta lahirkan di muka bumi, dia tak tahu apa tujuan dia hidup, apakah ditetapkan atau semuanya mengikut kehendak dia. Ini kata-kata si kafir yang tidak beriman, yang tidak tahu apakah tujuannya, sedangkan orang beriman walaupun dia tak berpendidikan tinggi, tidak mempunyai peluang untuk dieksposkan kepada macam-macam bentuk kemewahan, kesenangan pada hari ini, tapi hatinya mempunyai kompas yang kukuh, ada tuju yang dia betul-betul pasti ke mana tujuan hidupnya. Jadi siapa yang menerima man ittaba'ahu wa qabilahu wa nadhara ilaihi bi'aini ta'zim wa tabjil da'ahu ila sabilihi wa dinihi wa yukhrijuhu minad dhalal. Siapa yang mengikut Al-Quran ni, kata Imam Maturidi dalam tafsirnya Ta'wilatul Quran, menerimanya, maka Allah SWT akan beri kepadanya panduan dalam beragama, mengeluarkannya daripada kesesatan. Kehebatan Al-Quran kalau kita lihat, setiap kali Allah menyebutkan tentang kegelapan, kesesatan itu dipanggil zulumat. Maknanya begitu banyak zulmah. Zulmah jamaknya zulumat. Berbeza daripada cahaya disebut sebagai nur. Cuma satu saja. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Orang beriman itu diselamatkan oleh Allah daripada kegelapan kepada satu saja cahaya. Maka penggunaan perkataan nur itu disebut secara mufrad. Berbeza daripada zulmah itu disebut dengan plural, disebut dengan jamak, bagi memahami bahawa kesesatan itu kalau tidak mengikut kepada Quran, berbagai bentuk kesesatan akan menyelubungi, meliputi hati seseorang itu hingga menyebabkan dia tidak tahu mana jalan untuk dia tuju. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam penggunaan Quran lagi kalau kita perhatikan di sini, Allah menyebut ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu diumpamakan seperti dalam keadaan mereka seperti yang menjauhi dakwah itu, menjauhi seruan kebenaran itu, seperti orang yang berada di satu tempat yang sukar untuk dipanggil. Ini samalah dalam firman Allah melalui surah Al-Baqarah ayat ke-171, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa mathalil ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Perumpamaan orang yang kafir ini adalah seperti binatang, dia tidak memahami dan tidak mendengar. Dia dengar orang seru tapi dia tidak tahu apa benda yang dimaksudkan. Inilah dia satu tamsilan ataupun min babil isti'arah yang Allah kemukakan untuk hati itu jinak dan dekat kepadanya. Kadang-kadang ayat-ayat seperti ini dibaca, ia berbentuk seperti provokasi, provokatif, betul, supaya manusia mengambil peluang untuk memikirkan takkanlah label seperti ini dikenakan kepada aku. Dari sudut psikologi Quran ditulis oleh Muhammad Qutub bahawa penggunaan istilah-istilah semikian ditujukan kepada mereka yang tidak beriman untuk memanggil mereka. Bayangkan seseorang di kalangan mereka bila menyedari kebenaran itu dan mengikutinya. Kita telah pelajari dalam kuliah-kuliah terdahulu bagaimana kata-kata Nabi SAW kepada Adi bin Hatim sebagai contohnya, aslam ta'ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam, maka kebaikan-kebaikanmu yang kamu lakukan zaman jahiliah dahulu, zaman kufuran dahulu, kebaikan kamu semuanya dikira oleh Allah SWT. Sebaliknya, segala kejahatan
kemaksiatan yang kau buat semuanya tidak dikira oleh Allah. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghilangkan, melupuskan segala kejahatan yang pernah dilakukan sebelum itu. Jadi Allah SWT menggambarkan ayat-ayat sebegini yang nampaknya keras, tetapi di sebalik sifat itu telah kita pelajari dalam ayat yang lalu bila Allah menyatakan dalam bab rahmat Allah SWT itu bagaimana sifat yang ada pada Allah SWT adalah telah kita lihat dalam ayat lalu, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Tengok kan, walaupun ada satu amaran yang tegas, yang keras dalam ayat ini diperumpamakan kepada si kafir yang menolak, tetapi dalam ayat yang lalu telah kita pelajari peringatan awal yang telah pun dikirim kepada kita bahawa Allah ini memiliki sifat maghfirah, iaitu sifat keampunan yang sangat luas di samping hukumannya kepada mereka yang degil. Perhatikan tuan-tuan ini sekalian, dalam kitab Al-Itqan sebagai contohnya, bahawa banyak ayat yang mana Allah mendahulukan taqdim ar-rahmah alal azab. Banyak ayat yang Allah mendahulukan cerita tentang rahmat kemudian baru datang azab. Contohnya surah Al-Maidah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah berkuasa memberi keampunan kepada siapa yang dikehendaki dan mengenakan azab pada mereka yang dikehendaki. Itu juga dalam ayat ini kita perhatikan ayat ke-43 yang lalu, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Allah Taala itu memiliki sifat maghfirah, ghufran, dan dia memiliki azab yang sangat pedih. Dalam surah Ghafir Allah menyatakan ayat yang ketiga awal-awal surah itu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim ghafiriz dzanb wa qabilit taub syadidil iqabi dzit taul. Nampak, Allah mengampunkan dosa, menerima taubat. Dalam masa dia sangat dahsyat siksaannya. Jadi itu sebab dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan bahawa inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmat aku, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Jadi penampilan ataupun penjelasan yang dikemukakan di sini, yang diistiarahkan itu, ditamsilkan itu, disamakan itu, bahawa si kafir yang enggan beriman ini seperti orang yang berada di tempat yang jauh. Bahawa dalam bahasa Arab mereka menyebut orang yang berada di tempat yang jauh ni adalah orang yang tidak mendengar, kinayah anbud, merujukkan kepada mereka ni tidak memahami perkara yang disebutkan itu. Kalaulah kita lihat dalam bahasa Arab sebagai contohnya, bila orang Arab menyifatkan orang yang tidak faham ini, anta tunada min makanin ba'id, kau ni dipanggil dari tempat yang jauh, maknanya kau tak faham apa yang aku sebut. Itu satu uslub, satu gaya bahasa yang menampakkan kepada kedegilan ataupun memekakkan telinga daripada mendengar satu kebenaran untuk diikuti. Maka itu sifat yang dikemukakan oleh orang Arab. Maka ini digunakan oleh Quran, ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ini menceritakan tentang orang tak beriman ni, sifat mereka yang berikutnya seolah-olah dipanggil di tempat yang jauh. Kemudian datang ayat yang ke-45 yang mana Allah menyediakan kaum muslimin bahawa selepas ini mereka akan berhijrah. Sampai di Madinah nanti mereka akan menemui golongan yang merasakan diri mereka cerdik pandai, iaitu golongan Yahudi, dan sebahagian daripada rahsia Yahudi ni ataupun kata-kata mereka, serangan mereka terhadap umat Islam telah pun mula sampai kepada penduduk di Mekah dengan pertemuan golongan musyrikin Mekah bersama dengan orang Yahudi untuk mencari spot-spot, poin-poin kelemahan yang boleh mereka utarakan kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Kenapa ya kita lihat dalam penggunaan Quran ada menyebut tentang Bani Israel dan ada pula menyebut tentang Yahud, dan saya sebutkan dalam Quran yang lalu bagaimana si Yahudi punya jenayah untuk menutup hakikat yang terdapat dalam Taurat, iaitu bila sampai kepada bab hukuman mereka tidak mahu menyatakan hukuman itu ada dalam kitab Taurat, pernah diwartakan oleh Allah SWT, ditetapkan olehnya sejak zaman Nabi Musa terhadap hukuman mereka melakukan jenayah zina sebagai contohnya. InsyaAllah dua perkara ini akan saya sebut dalam kuliah akan datang, kerana sebutan Nabi Musa ini merupakan Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, kerana kaitan Nabi-Nabi Ulul Azmi ini, penentangan terhadap Nabi Musa dan penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW, persamaan yang wujud di antara dua orang Nabi Ulul Azmi ini, insyaAllah akan kita bawakan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.